rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat Hari Raya. Raya lagi ke? Masih raya. Kalau tengok date hari ni 14 Syawal. Baru 2 minggu kita beraya. Ingat, beraya tu sebulan 30 hari tu kita boleh. So ada lagi lah 2 minggu kita boleh beraya lah. Menziarahi Mak Dan. Aku mikir kan, pagi ni nak pakai baju Melayu ke tak lah? Tak apa. Pakai baju baby blue sebab baby you look blue, like a baby. Oh, dan ni baby pink cantik lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 15 Mei 2022 bersama dengan Haziq dan Mak Dan. Kita masih beraya, tapi Mak Dan ada sebut tadi yang perut dia angin hari ni. Oh, saya angin perut hari ni. Dari pagi tadi tak tahu kenapa, mungkin sebab minum kopi pagi-pagi ke apa kan. Tak tahu, tapi minta maaf lah. Makan open house banyak sangat, Mak Dan? Mungkin lah sebab semalam saya pergi raya dekat Terengganu. Sebenarnya semalam dekat Terengganu. Baru saya baru sampai semalam. Balik sini semalam lah. Sebab dah lama tak balik Terengganu, banyak makan. Balik terus angin perut. Kemungkinan. Nampak. Dia punya apa orang kata pedih ulu hati lah. Semalam buat kena gitu. Pedih-pedih kat sini. Tahu kenapa? Rasa macam nak tidur. Tak apa. Kejap lagi Mak Dan rehat, saya seorang. Okey, baik. Okey, tidur dulu. Alright, so kembali bersama kami minggu ni. Kita ada satu topik yang memang sangat-sangat best. Topik yang kita spesifik nak cerita pasal satu kenderaan ni. Tapi sebelum kita cerita pasal satu kenderaan tu, kita nak update dulu pasal COVID-19. Macam biasalah, kita ada update angka terkini. Jumlah COVID-19 di Malaysia ni dilaporkan pada 13 Mei 2 hari lepas. Ada 3,029 kes, Madam. Itu pada Jumaat baru ni kan, 3,029 kes. So alhamdulillah dia naik sikit daripada baru ni, tapi still lah masih dalam satu figure yang boleh dikawal lah. Itulah yang kita nak ingatkan kalau kita nak kawalkan lagi kenaikan COVID-19 ni, apa kata kita dapatkan dos penggalak. Yang mana dah dapatkan dos penggalak yang pertama, mereka yang berumur 12 ke 17 tahun yang mempunyai risiko klinikal penyakit teruk boleh mendapatkan dos penggalak pertama, dan selang masa dia adalah 4 hingga 6 bulan selepas menerima suntikan dos primer. Tu maknanya yang pertama kedua tu lah. Tapi ada juga dos penggalak kedua tau, Madam. Betul lah, Haziq dah booster dah. Dah penggalak dah. Saya dah booster dah? Saya dah buat, tapi saya buat dekat UK masa balik tahun lepas. So dalam MySejahtera tak ada dia punya rekod. Tapi ada tapi dalam badan ada lah. Bukti tak ada. UK di sistem ni pelik sikit. Dia masuk dalam tu boleh cocok. Boleh, duduk. Cocok. Okey, keluar. Tak ada apa bukti. Tak ada apa. So macam kita dah pening dah nak update dalam MySejahtera dah tak boleh sebab dah tak ada bukti dah, tapi tak apa sebab sekarang ni kita dah itu bulan 12, sekarang ni dah bulan 5, so boleh je pergi dapat dos penggalak bagi saya kedua, tapi dalam MySejahtera akan jadi dos yang pertama lah tapi macam mana kan, tak apalah, at least asal dalam badan kita ada lah kan. Betul. At least you sendiri tahu yang you ada vaksin tu. Betul. Untuk kita kurangkan risiko kita. Betul. Mendapat COVID-19. Okey, itu update mengenai COVID-19. Ada satu lagi. Itu dia. Isu panas. Memang panas sebab dekat Malaysia pun ada ramai yang update. Why? Kenapa dah buka aircon nombor 16 pun still panas? Betul lah kata. Dan ada juga ketika jerebu dan juga kemarau. Kemarau tu heat wave kan kalau orang putih kan? Ya, terlalu panas lah. Kemarau tu sekarang ni ada macam-macam punca. Betul lah. That's why lah kita pun kena elakkan daripada menggalakkan lagi kemarau dan juga jerebu ni. Kita elakkan pembakaran terbuka. Elakkan buang puntung rokok merata-rata. Kena minum air secukupnya. Kita untuk elakkan pemanasan. Dan hadkan aktiviti luar dan juga menyimpan pekalan air secukup-cukupnya. Itu dia lah. Kan, kenalah kita berjaga-jaga dengan cuaca keadaan yang seperti ini. Kita tak tahu macam mana kita nak bersukan kalau ada orang nak bersukan ke apa kan. Betul lah kata. Tengah-tengah panas kena minum air secukupnya. Dan ini pula ada monsun barat daya. Kita nak update kepada anda, angin barat daya bertiup ke negara kita dengan komposisi udara yang kering. Ini bermula pada 5 Mei hingga 9 Mei lah. So ada berapa 9 September. 9 September. Dia bukan 4 hari je. Lama ni. Monsun barat daya lama. Okey, minta maaf. Lama ni. Okey, kalau kita nak fahamkan macam mana monsun barat daya ni, kita tengok dia punya corak cuaca dia, taburan hujan rendah, memang kurang hujan. Lepas tu jangka hayat garis badai boleh mencapai sehingga beberapa jam. Lepas tu ada fenomena garis badai yang bawa hujan lebat, yang bawa angin kencang, ribut petir yang boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung dan barat Sabah pada awal pagi. So, berhati-hati ini lah. antara info yang bagus untuk kita ambil tahu mengenai monsun barat daya. Nanti pun kita akan update
Sebab benda ni tu kita semua, akan update lah. poster ni dekat Instagram dan juga social media Borak Kopitiam. Yep. Follow Dan juga pun boleh tengok Borak Kopitiam, boleh komen, boleh like semua Borak Kopitiam di Facebook Live sekarang ni. Yes, betul kita katakan tadi. Tajuk kita hari ini menarik. memang sangat-sangat best. Kita spesifik nak cerita pasal satu kenderaan ni, iaitu van. Van mewah ataupun van kita masuk tadi kan tengok ada banyak-banyak van kat luar tu, tapi van yang lama yang memang cantik, yang dah renovate, yang dah jadi cantik, kemas, comel lah. Dia macam van tau. Dia ada van yang digunakan untuk berniaga. Ni van mini. Ni yang asal dia tau. Sebenarnya dia ada dua, dia punya kat depan tu, dia punya windscreen kat depan tu ada dua. Itu yang paling first tu. Setahu saya lah. Tapi kita boleh tanya dia orang kat depan tu. Ni kira macam pelbagai guna punya van lah. Ada orang yang beli van untuk buat camper van. Camper van tu dia boleh pergi mana-mana kan. Pergi kawasan-kawasan bukit ke apa. UK ramai dah buat kat sebenarnya. situ. Tak payah nak ambil hotel ke apa. Duduk dalam van je. Dia panggil apa? Dia panggil macam RV. So dalam tu kan, kita semua boleh tidur dalam tu. Kita boleh pergi jalan dalam tu. Memang jimat satu. Ya, ada juga yang gunakan van untuk buat berniaga. Berniaga makanan, buat food truck. Kan dia bawa van, buka bonet belakang, masak. Macam apa ni, kabut dia panggil kan. Lepas tu ada juga yang jual pakaian, baju, semua boleh jual daripada van tu. Senang kan? Kita boleh pergi mana-mana, letak van kita kat situ, buka, boleh jual kat situ. Ya, kita akan tengok pelbagai jenis van kejap saja lagi, dan mungkin anda pun ada van buat modified juga. Cantik-cantik untuk anda buat camper van ataupun buat berniaga, boleh post gambar tu dekat Facebook Borak Kopitiam. Nanti kita akan tengok, mana tahu ada yang boleh kita bagi tahu, kita tunjuk dekat Borak Kopitiam hari ni. Anda komen je dekat live kita sekarang di Facebook Borak Kopitiam. Okey? Alright, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan tengok pelbagai jenis van dekat luar kejap lagi. Borak Kopitiam kembali selepas ini. Siapa yang bawa ni? Jangan kantorkan kita tak ada driver. Kita dah sampai. Jom, mari kita. Cantik ni kan. Nampak? Jaga kepala Selesa. Kejap lagi kita akan cerita pasal van ni. Apa kegunaan van ni? Sebab sekarang ni kita nak update dulu pasal Republic of Gombak. So ni nak tahu kesudahan di antara Din Serai dan Kadak. Jangan lupa saksikan minggu akhir Republic Gombak 6 petang hanya di TV3. Itu dia lah. Cerita ni best ni. Apik Syazwan ada. Imran Akil ada. Cantik lah. So itu dia 6 petang hanya di TV3 lah. Republic Gombak. Okey, jom kita sambung cerita pasal van apa yang ada dekat belakang kita ni. Sebab hari ni kita nak cerita pasal van pelbagai guna. Ya, itu dia. So macam kita bagi tahu tadi, ada pelbagai van pelbagai guna. Ada macam-macam sebenarnya. Ni ada salah satu yang saya cerita tadi kat depan tu. Ada dia punya first edition lah. Kat depan tu kalau nampak ada dua dia punya windscreen kat depan tu ada dua. So kita boleh buka kat depan tu kan. So bayanglah kita tengok bawa highway kan, kita boleh buka dia punya windscreen. Angin datang ke depan. Itu aircon kita. Itu tadi ada aircon tak? Itu aircon dia. Tapi percaya tak sebenarnya van ni digunakan untuk menjual makanan. Van ni digunakan untuk menjual makanan. Jadi kita bersama dengan pemilik van ni sendiri, iaitu Encik Muhammad Yasir Muhammad Saleh. Assalamualaikum Abang Yasir. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Raya. Dah baju pun dah Hawaii dah kan. Sebab ni asal van ni macam surfer punya van kan. Ya, surfer van. Tapi ini especially for panel van. Bawa barang lah. Okey. So letak support semua kat atas. Kebiasaannya orang gunakan food truck, lori untuk menjual makanan. lori. Tapi Abang Yasir menggunakan van untuk menjual kopi. Macam buat cafe lah, vintage cafe lah. Dengan muffin apa semua. Ya, muffin, small cake semua kan. And then coffee. So kopi dia memang buat dekat sini lah? Ya, buat kat sini. Tapi makanan dia buat dekat lain dan bawa bekal dia ke sini lah? Kita ada dekor nantilah. Kita letak dalam. Okey, cantik. Mana datang idea? Mulanya idea abang nak buat van untuk menjual makanan? Idea ni datang sebenarnya daripada internet juga, daripada overseas punya ni kan. Macam di Amerika, di Europe, dia orang sudah lama start benda macam ni. Daripada luar, daripada Bangkok, kita punya negara jiran semua, Indonesia. So dia orang dah start awal lagi. So kita ambil konsep tu lah, kita campur-campur semua.
Tapi macam okey, contoh nak buka van ni, nak buat dia jadi macam cafe, nak jual makanan kita. Tapi apa yang you kena buat untuk ubah suai dia punya van ni, custom dia? Custom tak banyak macam ini. Jom kita tunjuk lah. Jom kita tunjuk. Kita tunjuk apa yang Abang Yasir custom ni. Dia original kan, Bang? Ya. Yang original kan, benda ni kosong je kan. Kosong, ini kosong. Ni so kita buat lah dekat iron wood lah, metal wood kan. Kita tambah sini, tambah sini. Ni nanti kita letak pine wood Okey. Kat sini pun letak. And then mesin coffee di atas sini. Mesin coffee. So dia punya grinder pun kat sini juga. Beans punya grinder kan. Belakang biasa kita buka. Lepas tu kita ada lagi pine wood semualah. Kita untuk letak stok-stok kita lah. Beans semua. Faham. Cantik lah sebenarnya. So macam yang ni asalnya simple. tak ada lah ni. Ni memang iron wood. Ni iron wood lah. Ini tak ada. Ini kosong gini saja. Ni kita buat iron wood. Tapi macam okey, segi macam customer kan bila dia datang, apa yang macam sedikit macam apa yang customer biasa cakap bila nampak memang van macam ni? Kebanyakan orang tak pernah nampak lah van yang on the road kan. Sebab ini memang collectors punya item lah kan. Vintage classic van kan. So first impression dia orang datang daripada jauh pun van yang jadi penarik. Dia orang tak tanya kita jual apa lagi. Yang van yang attract dia orang, catchy kan. Tertarik dengan van tu. Tapi kita kalau kita tengok, saya sendiri first time tengok berniaga gunakan van vintage ni. Ada ke komuniti lain yang memang menggunakan van seperti ni untuk berniaga? Ada kita punya grup juga lah. Antaranya jual apa, Bang? Antaranya jual macam juice, air juice, kebanyakan pada F&B lah. F&B produk. Lepas tu ada juga yang jual barang-barang terpakai macam pre-loved kan, ada juga. So konsep tu kena dengan kenderaan tu. Dengan konsep lah. Ini boleh bawa turun ni nanti ni? Boleh. Ini awning. Ni boleh buat demo kan. Kalau kita macam outdoor, kita berniaga outdoor kan. So kita keluarkan ni lah, letak sini. Serve sinilah makanan tu. Style Jepun lah. Letak meja. Ada meja-meja. Jadi ke mananya abang pergi berniaga ni? Merata jugalah. Event sekitar Lembah Kelang, ada outside luar Lembah Kelang ada, ke Melaka ke mana. Tapi kita banyak follow event je. Event vintage. So maknanya van ni macam nak bawa pergi jauh apa semua boleh lah? Boleh. Nationwide pergi. Lah. Boleh. Pernah pergi Pantai Timur apa semua pergi. Kota Baru, Kuala Terengganu, Sungai Petani, mana naik kat penting tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Boleh tak boleh nak well maintained. dia punya seat je. Seat je. Saya cakap tadi seat dia tak boleh nak recline, tak boleh nak apa. Ya, tak boleh. Memang seat dia static je. Static. Keras. Itu initial reaction dari initial daripada Haziq tengok, seat dia tak boleh recline ni. Dia dah fikir dah. Sebab saya suka kalau kadang-kadang kita suka bawa belakang sikit apa semua kan. Tapi ni tak boleh adjust. Ini maknanya tuan dia je yang boleh bawa. Tapi nak dapat van macam ni kat mana yang kita boleh dapat? Kalau kita ni saya nak beli satu. Kat mana nak beli? Nak buat satu tu KP. Biasanya dah mikir dah ni. Kita kena masuklah grup-grup yang vintage car semua kan. Pasti ada orang yang nak jual. Ada. Banyak kan? Sediakan duit je. Okey. Ada. Kalau tak banyak tapi ada sediakan duit. Yang berapa banyak kos yang digunakan untuk abang beli dan juga ubah suai van ni? Kalau nak cerita pasal kos semua ni lebih kurang 100,000 ada. Ya. Sebab harga dia pun dah mahal. Vintage kan. Masa mula-mula beli tu pun dah mahal dah. Dah mahal. Dia beli tu kadang-kadang beli macam tak ada engine, just beli dia punya shell dia. Yang shell dia saja tu mahal dah. Nak bentuk tu, nak dia punya logo kat depan tu. Berapa lama dah vintage-nya van ni sendiri. So untuk menjaga macam mana pula untuk menjaga? Untuk menjaga van ni sebenarnya van lama ni dia simple saja kan. Kita kena tahu workshop yang pakar dalam bidang ni lah kan. Dan menjaga sebab dia sistem tu tak sama dengan kereta moden. Kan dia tapi dia pakai air cool tu. Sistem penyejuk udara instead of water cool. So dia lagi ringkas, lagi simple sebab dia tak gunakan hose air apa semua, radiator tak ada radiator. Dia tak ada elektrik semua gitu kan. Asalkan minyak engine oil tu cukup, boleh jalan lah. Tak ada breakdown. Jagalah, jaga elektronik je lah. Elektronik pun tak ada. Kalau abang sendiri kan, kalau kata dia rosak tu jalan ke apa, you boleh baiki dia. Simple thing boleh. Kita boleh diagnose lah simple thing tu. Tapi kalau yang teruk kena pergi workshop lah. Screwdriver ada? Ada, semua tu kita selalu bawa. Hari tu kan, saya nak balik Terengganu hari tu. Bukan bawa ni lah. Tapi kereta saya rosak tepi jalan. Yang mari selamatkan saya, orang yang bawa van ni. Dia yang selamatkan kita. Dia yang kena tukar tayar je. Tapi kita andai nak tukar tayar pun tak boleh kita. Dia yang mari selamatkan kita. Okey, bila kita ada van vintage kan, bila kita ada kenderaan lama yang kita boleh jaga sendiri, secara tak langsung tambah ilmu kita untuk check kereta. Ya, betul-betul. Untuk belajar tentang enjin sedikit. Tapi saya tanya lah bang, abang memang minat kenderaan vintage dari dulu ke ataupun sekadar memang beli van ni untuk berniaga? Saya sejak dari kecil lagi saya suka barang-barang vintage, klasik. Bukan saja kenderaan, motor semua. Semua barang-barang rumah saya minat vintage. So jiwa tu je vintage. Pak Dan, Abang Yasir, boleh tak kalau kita nak buka belakang ni? Nak buat inspection sikit. Kita nak, yalah kita kata orang kata kita nak buat review. Jom, Abang Yasir.
Apa kata? Nak buka buka dia macam mana? enjin bawah. Ini boot. Okey, boot dia macam nak buka? Oh, enjin ni belakang. Oh, kunci. Oh, kunci pula. Ya. Okey, mana kunci dia? Ya. Cari kunci, cari kunci. Kunci tak dekat saya. Ni exhaust dia ni bawah ni. Kan? Tu exhaust dia tau. Exhaust dia 2 lah. Ya. Kan? Ni nombor plate dia. Vintage. Cantik kan? Dengan dia punya pelekat pun since 1976. Nampak guys? Tu dia. Dia pun suspension tapi air cool lah. Kalau air cool tu kan dia lagi susah sebab Lagi sini senang. panas kan? Tak, Dia panas. Okey. Aircool dia sembunyikan udara, dia guna udara masuk untuk sejukkan enjin lah, minyak hitam kan. So as long as minyak hitam tu cukup, tak kurang, dia tak akan breakdown apa semua. Mana enjin dia tahan lasok enjin dia lah. Lasok. Okey. Okey, dan kalau tengok kat belakang pun ada tools, minyak hitam pun ada. Ya. Ini pun tools dia juga. Tu. Mana ni yang kayu-kayu ni untuk Ini untuk biasa meniaga. okey. Nanti kita clearkan semua ni, kita letaklah barang-barang stok kita lah. Beans ke apa ke, cake semua kan. Kalau abang tu macam segi makanan dia biasa you jual makan apa? Kalau makanan macam contoh makanan panas ke apa tak boleh dia macam yang you buat tak kat adalah, rumah. dah ready tu lah. Tapi kadang-kadang macam simple sajalah. Macam snack gitu kan. Macam cake apa ni, Mak Saleh punya style Mak Saleh kafe style lah. Siapa yang buat Simple. yang masak tu? Biasa saya punya, adalah kawan-kawan jugalah. Kita ambil daripada kawan kan. Macam itulah. Macam consignment lah. Tapi kopi kita punya sendiri. Kita main saya punya kopi. Abang minat kopi Barista? Ya, minat. Saya bukan barista lah, tapi saya ada geng lah. Saya hire ni barista jugalah. Ada profesional lah. Maknanya kalau sekali abang bergerak untuk berniaga, berapa orang yang diperlukan untuk Jalan koperasi. niaga itu? Biasa 4 orang. Oh, ramai juga abang. Untuk kopi, barista seorang untuk menyediakan semua kan. Untuk jaga akaun duit semua. Kita tengok sekarang ni. Tengok perjalanan dia. Hui. Ini tak buka cermin depan ni. Kalau buka cermin depan masuk mata ni. Dia berapa gear? Dia 4 gear ke 5 gear? 4 gear. 4 gear, 1, 2, 3, 4 manual. 4 gear manual. So memang Antaranya. ini kalau balik raya jangan cuba-cuba untuk bawa ni sebab kalau balik Terengganu ke Kelantan ke Tapi kita dia jadi double. naik genting Boleh kan? kan? Naik genting boleh tak? Maksudnya nak bawa manual tu. Oi, dah lengah sakit kaki tu. So inilah antara gambar-gambar semasa berniaga. Tapi kalau abang tu macam event biasa you ikut event macam mana? Event biasa kita dah ada jemputan daripada event-event organizer lah. Okey. Semua dia orang sudah ada contact number kita kan. Kita ada satu kumpulan ya yang buat berniaga macam ni, semua vintage van dan vintage cars. So any event yang ada kat Lembah Kelang ni dia akan jemput kita. Di luar pun dia akan tanya kita setuju ke tak nak sertai kan. Dia kurang ada tribute lah. So yang mana ada minivan, van vintage seperti ni boleh digunakan untuk pelbagai jenis barang untuk kita niaga. So kalau anda nak join, nak kenal lagi dengan Abang Yasir, macam mana Abang Yasir? Nak follow IG ke social media? Saya hanya guna IG sajalah. Okey, apa nama IG Abang Yasir? Yasir 0501. 05 kan? 0501. Ya, Itu bukan nombor telefon. Bukan. Itu memang nama IG. 0501. Boleh follow untuk dapatkan lagi, orang kata kenalan, tambah kenalan lah. Kalau anda sendiri berminat dengan van vintage seperti ni, anda bolehlah kontak Abang Yasir dan tanya apa je yang nak dibuat kan antara orang yang menggunakan van vintage untuk berniaga. Lepas ni kita nak tengok pula mereka yang gunakan van. Van untuk kita jadikan camper van. Van kopi. Okey. Van camper. Oh, van camper. Yang untuk kita bawa pergi jalan-jalan kan. Nak berjalan-jalan, nak duduk, rehat kat dalam kereta, tidur dalam kereta, tak payah nak berkhemah. Kita guna van ni. Macam kita kata jimat lah dak yang hotel ke apa kan. Tidur kat situ sedap dah. Ya, tapi sekarang kita nak tengok dulu van kopi. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Azul Syazwan bin Azlan. Boleh panggil Wan. Saya daripada Kopi Dan Studio. Basically Kopi Dan Studio baru lagi. Baru saja jalan dalam 3 bulan. Kopi Dan Studio ni saya dengan bira saya lah. Saya dengan isteri saya, adik ipar saya, bira saya dan ada lagi seorang kawan, sahabat. Kita orang ada plan nak buka kopi tahun lepas. Lepas tu kita orang dapat kedai. Sambil kedai tengah renovate ni, kita cari van dulu untuk berniaga tepi jalan. Van ni kita orang dapat sebenarnya agak mahal, dalam 10,000. Kemudian kos kami buat balik total dalam 5,000, jadi jumlah keseluruhan 15,000 lah. Kami memang nak cari model ni sebab bagi kami dia klasik dan
Bagi kami cantik, memang kita orang cari model Daihatsu ni lah. Okey, van ni benda yang pertama sekali kita buat, kita orang cat. Lepas kita orang cat, panel ni kita orang buat balik. Lepas tu seat pun kita balut baru. Sama juga dengan belakang. Belakang kita buat kapet. Kerusi memang tak ada asal kita orang dapat. Samalah dengan panel pun kita orang buat balik. Kemudian untuk bahagian mesin kopi simple, cuma ada satu grinder, single head mesin satu. Dia punya power supply kita guna generator lah. Itu saja. Memang ada customer kadang-kadang datang sebab tengok van ni. Boleh kita panggil van old school. Ada peminat tersendiri lah dengan van ni. Dia juga datang sebab memang kita jual proper coffee lah. Buat masa ni kami berniaga tepi jalan ni, depan masjid ni dengan van. Planning kita orang memang nak buka proper cafe. Mana ada makanan western, makanan autentik kita, makanan Melayu. Dan mestinya kopi. Lepas tu mana tahu insya-Allah boleh buka 2-3 cawangan. Siapa tahu. Kalau nak cari kopi dalam studio boleh datang ke Masjid At-Taqwa TTDI. Mak Dan, rasa-rasanya malam ni saya tak nak balik. Ni tengok dah siap untuk tidur Saya dah ni. cukup selesa dekat dalam ni. Oi. Dengan dia punya soundproofing. Ya, ada aircon kat atas tu. Saya rasa saya nak stay sini 3 hari 2 malam. Tapi ni boleh 2 orang kan? Kau nak naik kat atas juga? Boleh tak? Kita tidur sama ya? Tapi ini camper van yang boleh. Nampak? Dia macam jadi rumah untuk kita. Nak duduk mana-mana pun boleh. Nak duduk kawasan pegunungan. Pergi duduk kawasan pegunungan. Dengan contoh kan, nak pergi jalan, bawa bini pergi jalan satu weekend ke apa. Cantik. Tak payah sewa hotel, tak payah nak pasang kemah ke apa ke, dalam van sendiri. Okey, nak tahu tak sebenarnya? Katil ni boleh jadi kerusi, boleh jadi katil. Tapi kita bersama dengan owner sini. Owner pun dah pandai kita lah. Kita andai buat. Kita turun. Kita bersama dengan pemilik van ni iaitu Encik Muhammad Sani Harul. Assalamualaikum Encik Sani. Assalamualaikum. Selamat Terima kasih sebab sudi datang ke van saya. Selamat Hari Raya. Dah tu corner dah tu. Terima kasih sebab sudi datang ke van saya ni. Okey. Ya Allah, cantik. Tadi kita nampak van ni digunakan untuk berniaga, tapi van ni digunakan untuk dijadikan sebagai camper van. Jadi mungkin Encik Sani boleh ceritakan sikit dah berapa lama dah memiliki van ni. Apa laid back kan? Ini kombi lah. Kita dah dalam dunia Volkswagen ni kita panggil kombi lah. Tapi kombi ni dia ada berbagai version lah. Jadi ini maknanya kita panggil T2 lah. Ini keluaran Jerman pada tahun yang saya punya ni keluaran pada tahun 1977 lah. 77. Yang saya punya keluaran. Antara abang dengan yang tadi yang berniaga tu, yang digunakan untuk berniaga tu, itu lagi lama kan? Itu lebih lama lah. Lebih lama lagi. Dia punya van yang lebih awal lah. Model lain tu maknanya kira macam Mark II lah. Dia punya second generation lah ke lagi ni? Lebih kurang macam tu. Okey. Okey, so kita nak ceritakan pasal pengubahsuaian untuk dijadikan camper van. Bukan senang, betul tak? Bukannya mengambil masa sehari dua. Betul. Berapa lama masa dia ambil untuk diubahsuai menjadi tempat tinggal macam ni, bang? Saya pada peringkat awalnya pembelian tu dia macam van biasa lah, mana ada kerusi dan sebagainya lah. Jadi apabila kita bercampur dengan kawan-kawan rakan-rakan dalam ni, jadi kita berminat untuk jadikan dia camper van lah. Mana kita gunakan van ini untuk aktiviti riadah bersama keluarga. Satu keunikan dalam geng Beetle atau Volkswagen ni adalah dia suka berkempen. Dia setiap tahun tu kan ada 2-3 program yang kita kempen, sama ada di Kelantan, di mana-mana lah. Ramai-ramai pergi kita kempen, kita jumpa lah. Jadi mereka ni tidak suka tidur di penginapan-penginapan yang dibayar ni, mana dia suka di kemah. Boleh dalam van, dalam kemah dan sebagainya. Jadi kita lebih enjoy di situ dan family pun kita boleh bawa. Kita boleh bawa isteri, bawa anak dan sebagainya. Anak pun isteri pun seronok dengan itu kan. Jadi aktiviti yang satu keseronokan dalam van ni itu dia punya aktiviti keseronokan dia lah. So kalau anak kecil dia memang contoh anak kecil apa ni Encik Sani, dia memang suka ke tak kalau anak tu? Dah memang kita bawa selalu. Maknanya yang ada family dia akan kalau ada 4 orang 5 orang dia akan bawa. Dan anak-anak suka dengan sini dan dengan aktiviti begini ya. Maknanya kita di pantai dan sebagainya, kita berkemah, masak, bakar dan sebagainya. Betul. Itu keseronokan dalam geng Volkswagen ni lah. Riadah di luar lah. Dia bukan penginapan yang kita bayar untuk di penginapan yang itulah, hotel sebagainya tak.
dia lebih suka macam ni. Okey, so kita boleh pergi jimat segi macam penginapan semua situ kan. Tapi segi macam kos untuk ubah Swan untuk jadi macam ni. Apa ni Encik rasa macam anggaran lah. Berapa habis untuk? Jadi apabila itu saya terpaksa tukarlah barangkali daripada kerusi dia daripada yang berdiri tegak tu yang boleh dilaraskan, boleh duduk dan juga boleh tidur. Jadi apa ni macam kerusi ni saya tukarkan jadi dia boleh ditidur lah. Maknanya apabila kita dalam keadaan biasa kita akan tegakkan untuk perjalanan dan apabila sampai di tempat lokasi kita untuk tidur sebagainya kita dia buka dan kita akan ratakan. Maknanya mudah. Kita akan dengar Cik Sani cerita pasal berapa harga kos pengubah suayan ni, tapi kita nak tunjuk dulu apa yang Cik Sani dah modified kereta camper van ni. Jom kita tengok. Okey. Cik Sani boleh tunjukkan kerusi ni sebenarnya. Yang tadi Haziq dengan Mak Dan baring ni. Ini pada asalnya dia dalam keadaan berduduk lah. Okey. Dalam asal macam ni dia asal dia gini. Macam ni kita ubahkan dia supaya jadi dia boleh digunakan untuk dua kegunaan. Sama ada untuk berjalan perjalanan ataupun untuk dalam keadaan rehat lah. Untuk rehat dan sebagainya. Dia mudah je, dia tak ada sistem yang susah, maknanya terus kita letak untuk selesa kan? Dia selesa lah untuk maknanya untuk dua orang dengan family dia boleh kita duduk sini lah. Ni kira macam katil double lah ni. Ini apa double. ni Queen lah. Lebih kurang lah untuk dua. Queen sikit lah kan. Tapi kalau tengok tu ada helmet Liverpool kat belakang tu. Ini. Yang baru menang FA Cup semalam. Menang FA Cup ke? Lawan Chelsea. Kena penalti. Abang memang fans Liverpool lah ni. 5 Oh, lama. Okey lah. Tadi saya baru nak stay kat van ni. Saya Manchester United. Tak dibenarkan lah. Ini hobi je. Hobi je. Okey, abang. Okey. Selain daripada kerusi ni yang boleh diubah, abang boleh duduk je tak ada masalah. Yang kalau kita tengok hiasan-hiasan ni, adakah memang setiap kali abang bergerak pergi ke mana-mana, ini pun akan dibawa juga? Saya akan melihat konsep program tu. Okey. Sekira untuk perkemahan saya akan bawa barang-barang yang berkaitan perkemahan lah. Dari segi kemah, dari segi dapur dan sebagainya lah. Sekiranya untuk perjalanan biasa, untuk pengangkutan, saya bertugaskan sebab saya dulu bertugas di Kuantan. Daripada sini berulang. Jadi saya akan gunakan untuk pengangkutan. Jadi kita akan boleh dibuka ikut kesesuaian program kita yang kita aktiviti lah. Hari ni sebab kita nak tunjuk kecantikan. Kecantikan saya akan letakkan yang ni lah macam tu. Okay. Dia boleh guna. Jangan sebenarnya ini sekiranya ni dia luas. Maknanya kita boleh juga untuk buat basikal, sekiranya ada dalam perjalanan tu kita jumpa rakan-rakan motor yang rosak dan sebagainya, kita boleh bantu dia letak kat sini untuk bawa dia. Macam saya kata tadi dia boleh bawa dibantu, saya dibantu oleh orang yang ada van ni lah. Masa dulu tayar saya pecah. Orang yang bawa van ni tolong saya. That's why lah bila kita tengok van pelbagai guna ni, bukan setakat kita boleh tidur saja, kita boleh buat macam-macam benda, nak lepak, nak makan apa semua dekat dalam van ni boleh. Cumanya tadi kita nak tanya, berapa kos untuk pengubah suaian? Anggaran lah, sebab kalau nak kira memang tak tahu sebab buat satu persatu kan. Yalah, tapi kalau dianggarkan berapa sebenarnya yang dikeluarkan oleh Encik Sani untuk menyiapkan camper van ni? Dia dalam dinasti Volkswagen ni dia akan buat secara berperingkat-peringkat lah. Jadi mula-mula kita akan buat ini lebih kurang 2,000 lebih. Lepas tu kita buat ini sebagainya, road fresh ni lebih kurang 3,000. Dia macam tu je. Kita bukan buat sekali lah. Dia bukan dia ongoing project lah. Kita keluar sebab kita nak bagi nampak luar van pula. So tadi 2,000 lebih, yang lain-lain semua tadi? Lebih kita keseluruhannya lebih kurang 15,000 lah. Tapi yang pentingnya selain daripada dekoratif ni, kita pentingkan juga dari segi enjin dan sebagainya. Apabila kita beli jentera ni, permulaan ni kita kena servis enjin dulu lah. Kita tukar dan sebagainya. Mana apabila kita dah tukar tu, kita akan confident perjalanan dia. Mana apabila semua part dah baru, jadi tidak ada masalah lah. Ini semua asal? Warna asal bang? Ini bukan asal, ini selepas dicap. Selepas dicap balik lah. Tapi bila pergi kemah tu, ia punya macam ni makanan semua ada dah. Tapi kalau macam nak pergi mandi apa semua, kat mana? Air dia kat mana? Kita akan tengok lokasi tu. Kalau sekiranya tidak ada lokasi, kita ada satu kemah untuk mandi lah. Mana kita akan bawa air, kita akan ada satu kemah untuk mandi dan sebagainya. Semuanya dah dirancang. Dirancang. Tapi kita tengok keperluan dia dulu. Baru kita bawa barang tu. Jadi sekiranya tempat tu tidak ada kemudahan tandas dan bilik air, kita akan bawa benda untuk kemudahan mandi lah, untuk satu orang mandi dan sebagainya. Kebiasaannya berapa lama Encik Sani keluar? Contoh kalau kita sehari keluar untuk pergi camping ke apa kan, menggunakan van ni, kebiasaannya berapa hari masa keluar tu? Minimum maksimum? Biasanya antara 2 hingga 3 hari lah. 2-3 hari lah. Dengan program tu sebab kita pun akan melakukan cuti dan melibatkan ramai. Jadi kita akan programnya lebih kurang begitu. Kalau tengok tak ada masalah pun untuk duduk seminggu pun. Boleh.
Kalau boleh ni. tengok keselesaan dia. Sebab aircon dia tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua berfungsi. Setakat ni berfungsi kan. Semua berfungsi aircon kat dalam tu event tu ada lebih kurang 8 aircon. Sejuk lah kan. Ni kalau kaki kita kat depan, aircon tu kena direct kat kaki kita. Tapi dulu kan memang saya plan dulu sebenarnya untuk kita nak buat program TV menggunakan program ni lah, mana kita pusing Bergerak. saja satu Malaysia menggunakan van ni lah. Kalau macam Encik Sani macam servis macam tu katanya ada production yang nak sewa untuk buat shooting ke apa, you buat tak? Setakat ni kita memang terbuka lah. Ada juga gunakan untuk aktiviti jabatan dan sebagainya ataupun untuk pengantin dan sebagainya, kita terbuka lah. Okey lah. Boleh sewa untuk boleh satu hari, lah. satu minggu apa semua. Dan kita pun bukan kira bercakap tentang keuntungan sangat, cuma kita bercakap untuk hobi kan. Jadi kita sharekan hobi ni kepada pasangan lah. Jadi kita tidaklah meletakkan harga yang untuk berniaga kan. Jadi untuk kita enjoy bersama tentang hobi ya. Ini tentang kita bercakap tentang hobi kan. Saya lihat kerusi ni umpamanya memanggil kita untuk duduk. Boleh duduk. Abang. Kita. Tapi bagus lah sebab dulu kan satu masalah yang saya ada dulu boleh nak cari van ni. Sebab saya nak production kan, nak buat satu program TV tapi saya nak jumpa van. Jadi mungkin rezeki saya ni boleh jumpa dengan Encik Sani. Dah boleh rancang. Dah boleh pitch idea. Boleh buat Madan. Aziz jadi co-host saya boleh tak? Saya tak ada masalah. Yang penting saya dapat tidur. Okey, jadi banyaklah kos yang Abang Sani jimat kan. Kalau ikutkan kalau nak pergi bercuti dah tak ada dah bercuti biasa dah masa ni. Maksudnya bercuti yang pergi duduk hotel apa semua tu dah tak ada buat ke macam tu masih ada juga. Masih ada tapi kita lebih suka macam ni. Di sini kita akan berjumpa dengan kawan-kawan, bercerita tentang hobi yang sama. Jadi dia dan Volkswagen ni dia punya keahlian dia di Malaysia. Satu Malaysia. Kita pergi Johor, kita ada rakan-rakan di Johor. Kita pergi di Perlis, ada rakan-rakan dan mereka mengalukan kehadiran kita lah. Dalam grup tu berapa orang ada bang? Lebih 100 lebih. Lebih 100 lebih. Tapi Kita ada satu grup yang satu Malaysia punya band ni. Jadi kita rasa di mana-mana pun kita ada bersahabat lah. Jadi kita tentang situ lah. Itu yang keseronokan yang kita rasa lah. Kalau ikutkan lagi ramai kot ada Madan. Ramai. Tapi kalau macam kalau family Encik Sani dia lagi suka yang macam pergi cuti dekat hotel, lagi suka pergi cuti dalam Family Encik Sani. Dia kita dua-dua lah. Tapi kali sini kalau untuk yang dekat-dekat ni kita buat sini maknanya kita berkelah kat sini kan. Dia boleh sajalah, maknanya kita tidak ada booking, kita tidak ada apa tempahan sebagainya. Kita datang sana, kita gunakan tempat. Memang sukalah. Tapi yang masak pun semua sendiri. Ni bila kita bawa ni nak barbecue ke, wish. Pergi camping memang best. Memang saya suka sebenarnya. Tapi sejak ada anak kecil ni macam susah sikitlah. Tapi tengok macam ni dia revivekan balik kita punya nak untuk pergi dia. Ada satu tempat dekat Dungun yang saya pernah pergi kat situ dekat Pasir Raja. Memang cantik sungai apa semua. Boleh bayanglah van di kat sini, background sungai, bangun pagi pergi mandi dalam sungai tu. Masa inilah kita nak hargai apa yang kita nampak depan mata kan. Persekitaran kita, keindahan alam sekitar kan. Berapa jauh paling jauh pernah pergi mana ni bang van ni? Saya di belah selatan ke Johor Bahru. Kalau yang belah ke timur ke Kota Baru lah. Kota Baru. Memang dah jauh lah pergi dia van ni. Memang tak pernah ada masalah Dia ada masalah tapi kita dari segi ni kita dah baiki dia kurang lah masalah. Dan sekiranya ada masalah pun kita ada rakan-rakan yang akan membantu lah kan. Sebab dalam van ni dia tak semua workshop dia buat. Jadi kita kena kawan-kawan kita di negeri tu dia dah ada foreman dan sebagainya, dia akan bantu kita mudah sekiranya. Komuniti tu besar, komuniti tu dah boleh tolong menolong. Betul. Dah boleh suggest nak buat apa. So kalau anda pun ada van seperti Encik Sani ni, apa kata anda pun join lah grup ni. Dia punya nama grup dia apa? Kita Wiwi lah. Wiwi. Volkswagen. Volkswagen lah. Okey, tapi kalau nak pergi kat IG Encik Sani boleh kan? Instagram, ada Instagram Encik Sani? Saya aktif dalam Facebook. Okey, ada Facebook. Apa nama Facebook? Muhammad Sani Harul, nama sepenuh lah. Muhammad Sani Harul. Tapi ni ada ID juga ni. ID ada. Tetapi saya lebih banyak dekat. Weh, abang pun ada kereta klasik lain ada. Saya ada Itu mini tu. Mini klasik dengan Vespa. Itu ada juga lah. Wow, memang minat vintage lah. Tapi kita main vintage ni jiwa kena kental sikit lah. Kena kental lah sebab dia cabaran dia ialah kita lama kan. Dia kena ada banyak dah benda kena keluar. Kena baru dan cabaran kena ada rosak dan sebagainya, kita kena kental. Kalau orang yang tak sabar tak boleh lah kan. Kena sabar, kena cool. Jadi kita akan nampak lah benda lama kan kita main. Ya, tapi kalau tengok daripada apa yang Encik Sani cerita dan cara penciptaan Encik Sani tu kita tahu macam mana Encik Sani sayang
van ni dan juga Dia jadi macam ahli keluarga dia juga. ini kira isteri. Ya, isteri kedua kau. Ni kira dah macam isteri dah. So kalau anda pun nak dapatkan info, nak tanya macam mana bawa camper van ni, pergilah follow Instagram dan juga Facebook Encik Sani. Ini kita dah tengok camper van. Kejap lagi kita nak tengok pula van tu dijadikan van mewah. Okey. Kan? Ya. Ada Banyak juga. dia dalam komedi ni banyak macam-macam. Ada, You akan pelbagai akan jumpa lah. So kita akan tengok kejap saja lagi kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Okey. Lahu bisu papa meletup. Relax sangat ni. Wow. Inilah orang kata, ini baru betul vintage lah. Dah boleh tutup. Mak dah tahu cara guna. Cantik dah. Ui, apa ni cantik ni. Ni memang vintage dengan ni pun ni payung vintage lagi apa semua kan. Ni orang kata mewah. Van mewah. Mewah. Kita sangat. dapat rasa dia punya vibe. Dia ada vibe tau. Bila kita duduk dekat sini, kita dapat rasa vibe. Kita kalau tengok ni boleh jadi hitam putih. Ataupun ni kalau kita boleh bayangkan ni di tepi pantai. Bayangkan. Baru nak kata kat depan Ni depan ni ada pantai. ada Pakai skirt hitam. Ada orang jual penyok kat situ, kelapa kat situ. Ya. Air kelapa satu. Memang relax kan pegang air kelapa apa semua kan. Tapi owner dia kat luar tu dah tengok dah ni. Ni nak buat macam van sendiri je. Jom kita bersama dengan pemilik van ni sendiri iaitu Encik Muhammad Saiful Rais bin Syed Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saiful. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sila. Ui, cantiklah van ni kan. Masya-Allah, alhamdulillah. Dengan dia punya payung pun payung lama ni. Okey, mungkin apa ni Encik Saiful boleh cerita sikit tentang van ni. Sebenarnya berapa lama jadi milik Encik Saiful ni sebenarnya? Dah 15 tahun. Oh, lama. 15 tahun. Ada kombi ni? Ya. 15 tahun. 15 tahun. Payung ni? Payung ni lama dah payung ni. Lagi lama daripada kombi. Okey, so kita nak ceritakan juga pasal van ni sendiri. Bagaimana idea untuk menjadikan dia seperti ini boleh muncul, bang? Oh, ni dia semua mula daripada minat hobi. Jadi waktu saya beli tu dia memang rupa dia dah macam ni. Dah beli mana 15 tahun lepas dah beli memang macam ni lah kat dalam. Sebab saya daripada zaman budak lagi memang saya main Volkswagen. Daripada arwah saya main Volkswagen. Jadi saya dah main macam-macam jenis Volkswagen lah. Arwah ayah dah main dah daripada Betul. kecil memang Legacy dah tengok sambung dah kan. Sambung. So daripada kereta Beetle, kemudian saya pun tengok macam kombi pun saya dah pakai semua. Dan saya kata saya nak pakai bas. Dia orang panggil bas ni. Dia panggil community sini panggil bas lah. Dia panggil bas. Jadi dia ada nama, ada orang panggil Safari, ada orang panggil Samba. Jadi saya nak cari yang tingkap banyak. Kemudian dia ada racktop, atas dia boleh buka ni. Ni yang boleh buka, jadi orang boleh berdiri. So ni dalam ni punya kombi punya ni nama dia bas lah. Dia punya kategori dia bas Dia lah. panggil bas Samba, bas Deluxe. Sebab lain kalau kita tengok yang tadi ni banyak tingkap ni kat atas. Design dia lain. Design dia punya Design model dia lain ni. Betul, model dia lain. Model lain ni. Okey, tapi apa yang abang dah buat? Yang abang buat bila dah beli, apa yang abang tambah untuk buat sesuai van ni? Sebenarnya saya tak ada buat apa. Memang dapat macam ni. Beli Beli memang macam ni dah. macam ni lah. Berapa dibeli dulu, bang? Ini 15 tahun lepas? Bawah 100 tu. Bawah 1,000. Dengan okeylah, saya sebenarnya nak tunjuk dekat dalam tempat dia punya kokpit tu. Okey. Saya suka dia punya headrest ni. Kokpit tu Tengok dia punya chrome dia kan. Mewah. Itu lah. kira aksesori dia. Tu tengok dalam Headrest ni ni. aksesori dia. Boleh kita masuk kat depan tu? Boleh. Okay, kita nak tunjuk bahagian steering, tempat kokpit van ni. Okey, kita tutup ni kejap. Itu ni. Pintu pun cantik, dalam dia pun leather ni apa semua kan. Okey, jom kita buka. Yang ini dia special sebab dia ada semafor. Okey. So dia ni dipanggil hand signal. Ni. Kalau nak tengok saya boleh tunjukkan. Boleh. Kita Kita tunjukkan function dia. Ni dia punya signal dia ni. Tapi saya kena start enjin lah. Boleh bang, tak ada hal. Boleh je. Abang saya pun punya hal, abang punya pasal kita boleh bagi apa nak buat pun. Tengok gear stick dia tu. Kita buka, Plastik tu. Boleh kena pegang kan. Okey, cantik. Dia dah. Kita letak sini Okey, alright. Okey. Wow. Okey, kita buat sekali. Tekan boleh dapat. Oi. Tu paling menarik tu.
Bila nak keluar memang inilah kata keluar ni. Ini signal dia, betul. Ya. Tapi kena jaga sikit takut motor langgar. Yelah betul dah. Tapi tak ada alasan dah, tak ada bagi signal. Kan? Kalau tu kalau kau naik, oh cantik ni. Inilah bahagian dalam ni kalau kita tengok. Tengok masuk dalam. Ni dia punya gear. Gear knob ni. Tapi ni tu kat depan tu apa? Tu. Yang okey itu gear kat depan tu yang lagi satu button tu. Ya. Itu handbrake dia. Itu handbrake. Handbrake dia. Yang depan tu handbrake, yang belakang Abang tu Saiful di sini? gear dia. Kita ceritakan handbrake juga. dia ni gear dia. So tak ada aircon, kita pakai kipas. Pakai kipas lah. Tradisional. Dah buka tingkap macam tu dah aircon. Betul, dia sejuk dah. Ni memang tak ada aircon dah. Tak ada. Tak ada aircon. Tapi kalau nak pasang aircon boleh. Cuaca semula jadi. Betul. Memang apa yang jadi. Tapi kalau hujan macam mana? Hujan insya-Allah kita tutup tingkap ni, dia masuk jugalah tapi tak banyak lah. Tak banyak lah, sikit-sikit je lah. Dapat rasa orang kata breeze dia lah. Breeze dia lah kan. Wow, Dia ini punya top speed dia berapa? Ini dalam 80. Okey lah. Ni bukan nak buat laju kan. Ni bukan nak buat laju. Ni macam nak buat relax. Ini kita cruise je, santai, relax. Ini kita bayangkan kalau kita pergi camping dengan kawan-kawan kan. Betul. 5-6 orang. Ni berapa orang boleh bawa? Sini boleh bawa 2, 3, 4. saya pernah bawa dalam 10 orang. 10 orang? 10 orang boleh. Yelah sebab dia punya atas tu boleh buka kat atas Betul. tu kan. Susah nak buka atas tu. Sekejap. Tengok. Mak Dah minta, terus dapat. Kita minta lah. Tak takut susah je nak buka dia, takut ni kan. Kita tutup, Boleh kita tutup dulu. Boleh insya-Allah. Kalau untuk orang yang tinggi bila buka sedaplah sikit. Apa barang pakai sunroof automatic manual. Kayu lagi tau. Kayu tau. Ni pakai kayu lama ni kan. Kayu kan. Tengok tu. Mak dah lebih. Boleh saya masuk nak tengok? Boleh, sila. Saya masuk Ya. Tapi tak nampak payung tau. Cantik ni. Nampak? Boleh tak? Nampak muka kita orang? Cantik ni. Ini kalau jalan kat highway kan. Hello. Ini mana Abang Saiful tadi? Abang Saiful. Man, jadi masuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Saiful pun jadi macam kita orang. Tapi cantik Tapi time bawa tak boleh buka lah. Buka? Boleh. Saya biasa bawa ni pergi Penang kan. So budak-budak dirilah ni. Okey, masa tengah bawa tu, you pernah tengok macam kereta lain atas jalan tu, orang memang tengok-tengok ke macam tu? Cuma usah lah. Orang usah, orang kawan, orang gani semua. Semua excited. Betul. Teruja tengok van ni. Apa macam pengalaman paling menarik masa pernah naik kereta ni? Ada tak macam satu pengalaman memang you ingat sampai dari dulu ke? Pengalaman bila saya bawa budak-budak lah. Bawa anak-anak buah semua. Itu memang paling best lah. Sebab dia orang enjoy. Dia tak macam, dia akan banyak cerita. Ya. So masing-masing ada karakter dia. Yang ini nak bercakap, yang itu nak bercakap, yang ni cerita. So dia punya excitement tu disebabkan oleh kenderaan yang dia duduk. Nampak macam kita orang ke tadi? Simon tadi. Jom kita turun ke bawah. Jom kita keluar. Jom kita turun ke bawah, kita nak Dia kena bawa cruise ni. Kena bawa yang pusing, dah baru dapat feel tu. Baru dapat dia punya feel tu, angin apa highway kan. Highway kalau ikut. Ni ikut jalan lama lagi best. Betul. Tapi duduk mikir cakap masa bawa anak kan. Sebab kadang-kadang kan, zaman kita ni, bila kita bawa kereta dengan anak kita kat belakang, kadang-kadang anak kita terlalu tu dengan gadget. Kadang-kadang kursi belakang tu ada TV siap, boleh tengok TV je. Tapi bila bawa kereta macam ni, tak ada rasa pun macam nak tengok phone ke, nak tengok gadget ke, nak tengok luar, nak ulur kepala kat luar nak tengok kan. Jadi dia macam kita balik ke zaman dulu pula. Aku jadi excited Ada orang pernah offer tak bang nak beli? Ada. Berapa? Tapi sebab hobi kan, saya banyak kenderaan yang saya pernah pakai guna. Saya rasa bas ni yang paling ikonik lah, paling saya rasa sedap lah. Paling excitement dia sebab besar dia dengan dia punya angin masuk pun semua tu. Pasang pula piring hitam tu. Allah. Wow, dah boleh bayangkan feel dia tu macam mana. That's why lah ramai yang offer nak beli. Kan? Orang offer ada tak harga tak masuk akal yang macam ada. Sepatutnya apa ni, bila kita fikir-fikir kalau kita tak sayang kita boleh jual. Betul. Kan? Tapi disebabkan sayang Betul. Tapi Abang Saiful rasa satu hari nanti akan jual ke tak? Mesti jual. Mesti jual. Mesti jual Mesti jual. Sampai satu masa dia kita akan stop juga. Dia mesti akan stop. Orang kata dah sampai masa. Ada sampai masa dia macam tak apalah, kita bagi orang lain pula jadi penerus. Betul. Van ni. Kalau anak-anak dia minat tak anak-anak? Dia minat tak naik kenderaan lama macam ni?
Ada yang minat, ada tak minat. Ada tak yang minat tu kata nak sambung? Dia nak Ada. Anak buah saya. Anak buah mana Dia baru tadika lagi. Tadika dah kata nak jaga. Tapi dia kalau dia datang dia mesti nak duduk kat driver seat. Nanti dia tengok dia kata ni uncle bawa lah Muhammad jalan-jalan naik ni semua. Dia punya excitement tu lain macam. Kenapa tak bawa Muhammad sekali? Itulah kan. Itulah patut saya bawa dia. Kalau bawa Muhammad sekali ni, kita dah boleh nampak dah macam mana keterujaan Muhammad dekat dalam kereta ni. Macam kita orang tadi pun dah macam budak kecil bila tengok van ni macam mana. Ui, ini bayangkan kalau Kita jadi excited dengan kawan-kawan tu kan. Betul. Dia punya feel. Ni bawa tak ada masalah kan? Tak ada. Bawa semua okey. Mana macam tadi dia pun macam apa ni Cik Saiful tadi pun kalau ada masalah rosak-rosak sikit boleh semua boleh ada sikit. kita ada dia benda ni mekanik ada spare part semua ada. Ya. Memang semua available. Sekarang internet ada pun semua. Tapi kalau orang nak cari Encik Saiful pula macam mana? Mungkin ada social media. Saya ada kedai makan di Sungai Besi. Apa kedai makan bang? Abah and Son Motor Cafe. Ada kafe. Nanti Motor Cafe. Kita kat situ. Ya. Abah and Son Motor Cafe Ya, Motor Cafe. So dalam tu banyak motor lama. Konsep dia motor-motor lama macam tu kan. Motor-motor lama. So boleh follow. Pergi kedai makan tu pun nak jumpa. Ni selalu kat kedai makanan ni. Jarang. Tapi kalau ada macam event, kawan-kawan datang, naik kombi semua, kita kumpul lah. Kan geng-geng kombi lah datang. Wow. Itulah satu benda yang kita dapat daripada yang hari ni interview kan. Community ni sangat rapat kan. Betul. Okey, kan kita dah kata kalau kita nak pakai van ni kita kena mengembara. Ya. Kita nak kena tengok sekeliling. Menghayati keindahan. So kalau anda nak tengok mengembara dengan van Comel, jom kita tengok. Kalian kita ada Kak Azima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akak boleh ceritakanlah sejak bila mula jadikan van ni seperti rumah sebenarnya? Van ni beli dah lama, dah setahun lebih. Lepas tu slow-slow lah buat sendiri, buat sikit-sikit lah. Barulah dapat macam selesa macam ni kan. Memang minat dari lama dah lah. Kiranya baru tahun ni lah tercapai tu cita-cita tu nak jalan-jalan pusing Malaysia dengan family. Mengembara start hari tu hari Khamis raya keempat. Hari ni hari ke-9. Esok last lah. Targetnya 10 hari lah insyaAllah lah. So berapa kos penyelenggaraan van ni lah sendiri? Van ni sebenarnya suami saya yang banyak buat sendirilah daripada cat, dia punya cushion, dia punya roof rack, anggaran dalam 25,000 macam tu lah agaknya. Sekali dengan enjin, memang ada aircon pun semua. Van lama kan kita tahu tak ada sistem aircon pun semua kan. Semua dah siap semua. Selesa lah untuk anak-anak bila jalan-jalan jauh kan. Negeri mana je? Berapa tempat je akak dah pusing? Dari Air Hitam, kami ke Perak, tidur campsite dekat Air Beruk campsite 1 malam. Lepas tu dari Perak terus ke Kelantan. Kelantan tu tidur dekat rumah homestay kawan. Lepas ke Kelantan ke Kuala Terengganu pula. Kuala Terengganu tidur tepi pantai. Lepas tu ke Cerateng. Cerateng tu tidur homestay. Gila-gila lah, tak ada lah hari-hari nak pasang kemah ni bila rasa letih, tak larat nak camping, kami akan singgah lah bilik untuk tidur lah. Lepas ke Rating, kita pergi Mersing. Lepas Mersing ke PD. Lepas tu ni terbaru lah hari ni di Teluk Batik. Tapi saat lagi dah nak kemas-kemas, anak dah sudah mandi apa semua, nak kemas-kemas, nak ke Perlis pula. Lepas tu nak balik rumah dah. Mungkin akak boleh kongsikan perkara paling susah ataupun mencabar lah. Yang mencabar tu tak sangat sebab memang dah biasa sebelum ni. Tapi tak ada lah jangka masa yang panjang macam ni. Selalu pergi 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam dekat campsite, dekat kedah-kedah sana je lah kan. Kali ni berjalan jauh di musim raya, cuti raya pula. Kenangan yang ni tu sangkut jam lah dari Kelantan nak Terengganu tu. Ya Allah, jamnya tak pernah lagi lah jam sampai macam tu teruk sekali kan.
kan. Pengalaman lah tu. Tapi enjoy lah. Mungkin momen yang tak dapat dilupakan, kenangan terindah. Momen indah tu banyak, sangat banyak. Lagi satu, jadi macam terharu lah sepanjang perjalanan kita kawan-kawan. Keep doakan kita kan, semoga selamat sampai, semoga dipermudahkan. Lepas tu ada destinasi yang kawan-kawan dah siap tunggu dah. Singgah sini kami tunggu, tinggal sini kami belanja makan. Singgah sini kami support tempat tinggal, kami sponsor. Tu memang terharu sangat lah. Anak-anak pun duit raya juga ni. Kemarin ni pun banyak dapat duit raya. Duit raya satu Malaysia. Tips kepada ramai yang pertama kali ataupun teringin nak cuba benda baru ni? Tipsnya tu kena kental lah sikit. Lagipun jalan dengan anak-anak kecil kan. Macam-macam ragam lah dalam van ni kan. Memang mental kena kuat lah. Kalau tak kuat ajak patah balik lah. Alright, itu kalau bagi yang berkeluarga. Kalau yang macam single? Single lagi lah senang. Apa? Jangan fikir banyak. Jalan saja. Dan semoga dipermudahkan urusan Kak Azimah keluarga. Terima kasih. Alright, terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Aku nak jual ni, Next pose. Okey, cantik. Okey. ambil 1, 2, 3. 2, 3. Next. Okey, dah. Next. Dah. Nak jual. Okey. RM2. Oh, aku nak. Beli. Nampak ni, banyak ni. Baju-baju semua ni kita dah dapat ni yang paling baik punya. Ini adalah yang paling mahal. Tapi kita bagi murah je kepada anda. Macam ada pengalaman je jual bandar lah. Come on. Kita belajar. Tapi ini bila van tu digunakan untuk berniaga. Kita nak bersama dengan owner van ni sendirilah. Ya. Kita nak bersama dengan Encik Zarul Hidayat Mokhtar. Assalamualaikum Abang Zarul. Dengan anak ni Maya. Sini masuk. Masuk kat belakang. Memang betul-betul orang kata anak daddy. Anak daddy, anak nama apa? Anak nama apa? Maya. Assalamualaikum Maya. Hai. Okey. Abang Zarul. Dah berapa lama dah menggunakan van ni untuk berniaga ni? Saya ada kombi ni dah 6 tahun. Ya. So start berniaga dalam 3 tahun lah. So saya banyak masuk dekat Kabut Sale, contohnya dekat LRT, itu saya ada berniaga dekat Tesco, Shah Alam lah. Okay. So kalau ada event-event di antara Volkswagen ni, saya akan berniaga jugalah. Macam mana start minat dengan kombi ni bang? Saya minat kombi pada kecil lah sebab dulu kita ada diecast kan. So kita tengok, nanti aku dah besar aku nak kena satu lah kan. So bila dah ada kemampuan sikit, kita belilah benda tu. Ya. Dan memang dari awal memang dah plan nak menggunakan kombi ni untuk berniaga? Ya betul, sebab dia cakap besar kan. So multi purpose lah, dia boleh pergi camping, boleh berniaga. So macam-macam lah kita boleh gunakan dengan kombi ni. So masa Zarul dapat kombi ni, masa beli 6 tahun lepas, dia bentuk macam ni ataupun you ada untuk renovate dia saya ke apa? dapat dulu kira condition dia, orang cakap barai lah. So kita restore pelan-pelan ikut kemampuan kita lah. So kita tak adalah buat sekaligus. Kita ikut kemampuan. So dia punya proses restoration tu memang dia kira ongoing project lah. Sikit. Berdasarkan bajet kita lah. 6 tahun lepas start beli kombi. Berniaga bandar ni pula? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas? 3 tahun lepas. So sebelum itu? Sebelum ni kadang saya online. Saya online. So ada kemampuan sikit, kita beli. Kita convertkan lah daripada berniaga online, kita berniaga fizikal lah. So fizikal tu attraction kita dengan customer lagi senang lah kan. So customer beli barang ni, dia kena pegang tau. Kadang-kadang macam barang ni dia akan belik dari segi tax lah, dari segi production dia lah. Ya betul. So bila dapat dia punya produk tu betul, barulah customer tu. Sebab online banyak kes tipu kan, scammer kan. So prefer tu fizikal lah. So kita boleh create kawan baru kat situ juga. Tapi kalau kita tengok kat dalam dia, kalau kita kata van berniaga, tak nampak macam van berniaga dalam dia. Oh dalam, okey. Nampak macam van dalam, boleh tak saya nak buka, saya nak angkat? Boleh, ada tengok ke dalam lagi ni? Wih, dalam dia cantik. Saya usah dari dalam tu. Boleh ke? Maya okey? Mari sini bang, baju tu. Saya nak jual. Aduh, Abang Peter dah masak dah. Okey. Okey. Dalam dia. Ini kalau nak pergi berniaga, saya nak kerja 8-10 jam pun tak apa. Sebab dia selesa. Kan? So seat ni aircon tu. Seat ni pun kalau saya pergi camping, seat ni akan jadi katil lah. Sama macam Abang Sani tadi tu. Oh, sama. Bila kita ni dia akan jadi kursi biasalah. So bila camping dia pun jadi ni. Ni pun sama juga. Boleh masuk. Apa boleh buat tu? Dia akan jadi orang cakap super king punya katil lah. Okey. So yang ni pun akan buka, dia akan jadi besar. Disambung lah. Sambung lagi dengan bonnet. So dia punya utilisation tu lagi besar. 4 orang boleh tidur? Boleh bang. Dengan anak lagi 4 orang.
Kalau nak cakap pasal 4 orang, hari ni Abang Zarul bukan setakat datang dengan Maya, datang dengan isteri dia juga. Puan Fahdah. Mari sini Puan Fahdah, kita nak tengok macam mana rupa Puan Fahdah happy tak tengok van ni. Semasa dulu kan, masa Zarul kata dia nak beli van macam ni kan. Puan punya reaction macam mana? Sebab mula-mula dapat ni memang macam tak percaya boleh jadi macam sekarang ni. Besi, bawah tu berlubang-lubang, rasa macam disagree lah at the first place. Mula-mula memang tak setuju lah. Macam makan tahun juga nak buat Ni first time ke akak bagi tahu dekat abang yang abang akak tak setuju ke dari dulu dah bagi tahu dah? Daripada dulu masa dia beli pun senyap-senyap ke. Dah beli baru bagi tahu. Dah beli baru Berani lah. Standard lelaki bang. Lelaki. Dia bila dah beli tak boleh buat apa. Betul. Dia tak boleh buat apa, dia tak boleh marah dah. Tapi masa dah beli tu dah tengok tu marah tak? Kita tengok progress dia, so kita macam okey lah. Dia cekal lagi nak buat benda tu. Bayar fasa-fasa. Dia orang kata jangan sampai hilang minat. Jangan sampai hilang minat. Dah beli tu buat betul-betul. Betul lah. Support lah sikit-sikit. Okey, nampak itu apa yang Puan Fahdah cerita pengalaman dia. Tapi Puan Fahdah selalu ikut ke? Abang Zarul pergi berniaga, bergerak, bercuti kalau pergi bercuti ke apa kan? Tak payah pergi hotel, dah duduk dalam ni je ke? Kita orang tidur dalam ni. Camping. So tidur dalam ni kan boleh jadi katil. So memang selesa lah. Buka belakang, lepas tu kalau tepi laut, angin. Dah. Biasa camping kat mana? Ada dekat Johor, dekat area Negeri Sembilan. Memang keadaan. Ni boleh pergi mana ni? Boleh pergi mana? Maya suka tak kalau camping? Suka? Maya malu. Nampak kita pegang mic gini ni. Tak bagi semua orang dapat mic. Okey, so kalau ikutkan kos abang daripada awal abang beli. Abang kata tadi abang buat macam-macam benda. Disebabkan awalnya benda ni van ni dapat memang situasinya dia boleh dikatakan barai. So abang sendiri dah spend. Jangan pandang muka akak. Muncul rasa nanti. Jangan pandang muka akak. Berapa? Saya tutup. To be honest lah, saya dah tak terkira lah sebab kadang-kadang kita dah niat. Tak terkira. So bajet tu kadang beli, lepas tu dulu saya monitor perbelanjaan tau. Lepas tu dah tukar. Nak mangka. Buanglah. Nak mangka kak. Siap report kat akak belakang. Nak mangka kak. Redor. Tapi bila dah minat kan, bila dah suka, lagi-lagi dapat pula isteri yang supportive. Betul bang. Yang satu anugerah tu bang. Anugerah bang. Ya, betul. Anak pun suka. Ya, betul. So agak-agak hanya van ni kan. Siapa akan jadi dia punya penerus? Betul lah. Anak one and only Maya Morena. Maya, you want to drive this kombi? No. Nak ke tak nak? No, dia tak nak drive. Dia nak duduk belakang je. Dia nak duduk belakang je. Orang bawa dia. Pandai. So ini kita dah cerita pasal van, nak cerita pasal berniaga pula. Jom kita cerita pasal berniaga. Apa yang Abang Zarul buat sebenarnya? Bisnes apa? Mungkin boleh cerita. Jual baju, jual kasut. So sebelum ni saya melalui online lah, macam saya cakap tadi. So sekarang ni macam saya cakap tadi juga, benda barang-barang ni diorang lebih suka tengok fizikal. Rasa dia. So inilah barang-barang yang saya ada sekarang ni. Dan ada sikit-sikit lah, macam contohnya peritam ni sebenarnya personal collection. Saya tak ada extra pun. Raya lah. So benda-benda macam ni lah. Main barang ni ada related lah dengan apa ni kan. So untuk jual bandar ni, maknanya hari-hari you keluar jual ke dia ada macam minggu-minggu kalau ke? Selalunya kalau ada event, lepas tu contohnya ada macam apa ni? Kabut sale kan. So kita akan join lah. Dia lebih ke hobi. Betul. Hari biasa abang di mana? Hari biasa saya tengok pada event juga. Okey, abang yang bergerak jugalah. Bergerak. Hari biasa pun. So selalu kadang kat Tesco Shah Alam tu lah. So saya memang selalu dengan Yasir tadi tu lah. Yasir jauh kanan, saya duduk sebelah dia lah. Macam komplimen lah. Orang tengah belik-belik dia minum air. Macam tu lah dia punya cerita kan. Dia tukar-tukar lah. Dia datang tengok baju. Abang dapat air kat, dapat free. Macam tu lah. Komuniti tu besar. Kalau anda plan nak beli kombi ataupun memang ada kombi, so boleh dah dapatkan orang kata newbie-newbie lah. Newbie-newbie ni yang nak belajar, nak cari tahu, nak dapatkan ilmu pasal kombi, boleh tanya-tanya dengan Abang Zarul yang ada. Apa Abang Zarul punya Facebook, Instagram ke apa nak tengok kat situ? Kalau personal punya ID Zarul Hidayat. Kalau untuk bisnes ni saya Hood Supply lah .ny. Hood Supply. Hood Supply. HOOD Supply.my. So kat situ saya punya barang-barang saya letak kat situ lah. Kalau apa-apa nanti boleh direct PM kat situ ataupun ada contact number saya kat situ. Yes. Kita dah tengok berniaga, barang bandel.
di sebelah sana pun berniaga juga. Okey, Abang Zarul, kita pergi ke sebelah pula. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Terima kasih Abang Zarul. Alright. Dan sekarang kita nak pergi ke sebelah pula. Ini berniaga, ini kira barang baru. Barang baru, jenama sendiri daripada nama sebenar dia Encik Muhammad Zaidi Mazuki. Dia kata orang tak kenal dah Zaidi. Orang panggil dia Pita. Mr. Pita and Pita Junior. Oh, ni paling style. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pita Gorasta. Tapi Pita Gorasta tu saya sebenarnya dah lama dah follow IG Pita Gorasta ni sebab tengok barang-barang tak pernah beli baju je. Tak pernah, tapi jangan balik lagi ya. Beres. Nak bincang lepas ni. Beres. Tapi Pita Gorasta tu asal daripada mana nama dia tu? Dia sebenarnya daripada teori matematik, satu rumus matematik, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tu sebenarnya untuk menyelesaikan segitiga lah. Cuma teorem Pythagoras tu saya ubah kepada Pita Gorasta, iaitu satu tempat untuk penyelesaian masalah orang mencari produk 3 garis. Jadi saya dia punya penyelesaian dia. Jadi siapa-siapa yang nak mencari barang-barang original, baru, halal, untuk produk 3 garis tu boleh ke tak boleh sebut lah tu. Tak boleh sebut. Kita faham lah. Tak pernah tengok kasut saya. 3 garis tu kira well known tu. Jadi Pita Gorasta itulah nama untuk saya punya Instagram, Facebook, dan ini adalah saya punya brand clothing saya sendiri. So ni ada Pita Gorasta tu sekarang ni buat branding, buat brand sendiri dengan nama Pita Gorasta. Ini kita punya clothing lah. Mau tu sekarang macam saya pergi ke event-event berkaitan Vespa, Volkswagen, saya create dia punya merchandise. Lepas tu saya jual. Cuma kalau kata baru-baru ni 2 tahun tak ada apa-apa event, so saya lebih kepada Pita Gorasta punya merchandise sendiri. Macam kita berniaga sendiri je lah. Berniaga sendiri. Sebelum ni saya memang aktif dekat mana-mana event untuk macam event-event klasik, event-event retro, macam collectors market, saya masuk. Tapi kalau gelanggang sebenar tu event Vespa dengan event Volkswagen lah. Yes, wow. Kalau kita tengok dia punya setup lain sikit daripada event lain tadi. Sebab ini lebih pada passion sebenarnya. Passion dia ada graffiti kat luar. Macam van Scooby-Doo. Betul. Itu dia punya orang kata rujukan lah. Bukan, sebenarnya bila kita kata Scooby-Doo ni, dia lebih macam tidak terlalu proper, dia macam santai-santai tau. So kalau saya bawa pergi travel, saya pergi berniaga, kalau setakat cala sikit-sikit, cala-cala manja tu tak terasa sangat benda ni kita pakai lasak. Saya all out. Jom kita tengok. Boleh tengok dalam? Boleh, sila. Jom. Cantik ni boleh masuk Oh, ada kipas. Oi, cantik ni. Ini rumah, ni van kepada lebih kepada rumah dah ni. Sebenarnya van ni, bila saya pergi berniaga event, barang-barang ni dia duduk di dalam. Lepas kita dah set up semua, saya jadikan ini kadang-kadang buat photo booth. Ada owner yang dia tak benarkan outsider masuk. Tapi saya sangat welcome. So saya siapkan ada bantal logo saya, betul dengan environment. So dia orang boleh buat on lah, apa? OOTD. Sekarang term dia on kan. So dia orang akan ambil gambar, so dia orang akan share, so gunakan hashtag saya lah Pita Gorasta tu. Cuma on lampu tu. Itu LED biasa je. Tu tolak. Tolak habis. Ada lighting sikit. Ni hari raya. Inilah gaya. Banyak klip bintang. Tapi dia punya design dia macam kat luar you punya apa ni Abang Peter cat macam ni kan kat luar tu kan. You memang kekal macam tu ke ada yang nak buat macam 6 bulan ke macam ni lepas tu kita buat design lain pula. Sebelum ni adalah gambar lain. Cuma baru-baru ni saya ada collab dengan ada satu brand. So dia sewa untuk kombi saya. So saya beri kebenaran untuk cat dekat luar. So mungkin lepas ni saya akan tukar untuk brand Pita sendiri balik. Dia sebenarnya untuk cat baru tu costing dia memang padu. So sementara yang ada ni kita enjoy dulu dan kita ambil gambar banyak-banyak. Pusing merata, kita belanja gambar, panggil belanja gambar. Lepas ni baru kita tukar gambar baru. Okey, so itu dari segi van kan. Bila kita tengok van ni punya pengubah suaian. Rasanya tak banyak pun yang Abang Pita buat. Saya sebenarnya kalau ikutkan luaran nampak macam biasa. Tapi saya ada upgrade dari segi power steering. Saya tambah power steering. Lepas tu saya punya gear, sistem gear pun saya ada penambahbaikan. Lepas tu sebenarnya yang Mak Dan duduk ni, ini ialah katil tau. Ini katil kan? Ya, boleh jadi katil. Dia boleh jadi katil. Nama dia rock and roll bed. Tapi bila kita rock and roll bed. Rock and roll saja. Rock and roll. Anda-anda. Lepas tu saya buat macam kita tengok kita pakai walaupun kita mati enjin, tapi sebenarnya saya ada pakai second battery. So saya ada buat wiring baru, semua fully wiring. So bila kita camping untuk 3 hari 2 malam tu tak payah buka enjin dah. Tak payah buka enjin dan dia tak kacau pun untuk start. Bateri start tak usik. So sebelum ni saya bawa genset tau. Genset tu berat tau. Tapi setakat untuk support cas macam USB ada 5 port. So benda ni saya study, dia sebenarnya untuk keselesaan family. Macam saya berniaga, atas ni pun saya boleh tidur. Atas ni saya pasang kemah. Ada kemah lah kat atas tu. Nampak sikit, nampak sikit. Boleh tengok kemah. Kita lagi nanti kita kita ambil naik. wide. Kita ambil wide angle. Atas ni ada kemah. Atas ni boleh duduk 2 orang, selalunya untuk saya punya kru.
Okey. Macam saya bos, saya tidur dalam lah. Ada kipas. Kadang bila kita bawa family, macam kadang-kadang bawa orang rumah, dia ada privacy sikit. So ni 6 orang boleh duduk? 6 cun. Walaupun dalam geran dia tulis 9 ke 10 orang. Itu untuk passenger lah. Keselesaan. 6 orang tu steady. 6 orang tu steady. Macam baru-baru ni raya saya pergi ke Teluk Batik, mandi pantai. Lepas tu saya pergi ke Kalumpang, 6 orang, alhamdulillah tak ada masalah. Cuma biasalah dia panas sikit. Saya tak ada aircon tau. Yang ni tak ada aircon. Ni tak ada aircon, ni Aircool nama dia. Abang memang tak nak pasang ke macam mana? Plan nak pasang aircon, tapi itu pun modal padu juga. Yalah. Saya rasa lebih baik saya upgrade enjin. So kita pergi mana-mana kita orang kata confident. Lepas tu sampai, kalau kipas tu saya tambah kipas banyak agak dalam. Cuma kalau jam ni panas sikit. Tapi kalau pergi mana-mana malam sejuk. Malam sejuk. Sebab saya punya ceiling bumbung tu, saya letak kayu bakau tu sebenarnya wallpaper tau. By right dia ada satu layer lagi. Kalau malam dia berpeluh tau, macam berembun. Memang sejuk gila. Tapi kalau tengah panas terik, ada tak macam air jatuh kita? Ada. Kadang-kadang kalau sejuk gila kalau kita camping kat tempat tinggi. Ada. Kalau hujan bising lah. Hujan dulu bising, tapi dah pakai roof rack ni. Dia tapis sikit. Tapi bunyi tu yang mahal. Bunyi yang kereta Jepun kita baru tak ada. Itu momen tu yang manis tu. Inilah kegunaan sebenarnya kombi ni. Untuk kita dapatkan momen. Betul. Momen bila kita gerak dengan family, kita enjoy the time. Momen yang kita ada tu. Nak enjoy momen, itu orang kata hari ni Mr. Pita ada bawa Mrs. Pita. Ada Mrs. Pita bang. Mrs. Pita di belakang. Mrs. Pita. Nampak. Ni Pita Junior. Ni Pita Junior ada sini. Mrs. Pita pun ada. Yang selalu bersama dengan Abang Pita kita ke mana-mana saja kan. So memang kalau gerak mana-mana memang Abang Pita selalu bawa Mrs. Pita pergi mana-mana ke? Selalu bawa. Kalau family punya pergi camping ke pergi mana-mana ke selalu bawa. So, kalau ikutkan minat, akak minat juga tak? Yang macam mana Abang Pita minat? Mula-mula macam tak minat tapi lama-lama dah selalu ikut. Macam best lah pula bila ramai-ramai datang. Macam cantik sebenarnya. Kalau anak suka? Anak pun suka. Ni Pita Junior suka ke? Apa Zikri? Zikri suka? Zikri dah besar nanti nak beli lagi satu tak van ni? Tak tahu dia. Minta daddy beli lah. Kenapa? Dia nak pakai bank ayah dia je. Sebenarnya kita orang adik-beradik, pakatan adik-beradik ada seorang satu. Okey. Jadi kalau ikutkan setakat ni dah ada dekat 4-5 biji lah. Cuma bila kita orang generasi ni dah tua, generasi anak-anak masing-masing, adik-beradik saya akan mewarisi tu. Mungkin dia jawab dia tak nak beli sebab yang ada pun tak restore je. Betul. Nanti dia pun akan tolong. Dia dan sepupu-sepupunya. Sepupu-sepupunya semua akan mewarisi lah insya-Allah. Ya insya-Allah. Tapi itulah dia. Kegunaan van pelbagai guna yang ada dengan kita hari ni. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Pita, Mrs. Pita, Pita Junior kita hari ni. Mungkin Abang Pita boleh share IG. Okey, saya aktif di Instagram, Pita Gorasta 8. Untuk Facebook saya pakai nama Pita Gorasta, cuma akaun TikTok belum buka lagi. Walaupun di dalam TikTok tu ada orang pakai nama Pita tu bukan Pita sebenar lah. Ada orang pakai. Ada fake account tu kan? Troti Pita. Tak tahu, tapi saya tengok ni bukan aku ni. Tapi dia gunakan konten abang ke? Tak, dia tak kira konten, dia guna nama. Nama je, tak apa. Cuma Instagram dengan Facebook saya sangat aktif. Dan saya berjualan pun dalam Facebook dengan Instagram. Boleh follow. Boleh cari saya, Boleh insya-Allah. cari Pita. Akaun saya public, bukan private. Boleh follow anytime. Saya follow dah, awak kena follow ni. Ini kalau tengok daripada cara-cara barang ni semua ni tengok kita tunjuk sikit barang Pita Gorasta. Nampak? Ni. Ini stiker event yang ada yang pernah saya join. Ini topi-topi merchandise yang sebahagian kecil adalah. Dia ada banyak lagi. Dia ada kenopi, dia ada director chair. Cuma ini yang biasa saya bawa benda wajib. Sebab kalau Volkswagen, kalau tadi bro tengok Volkswagen ni dia suka tampal stiker. So guna lah. Dia stiker ni untuk bagi tahu attendant yang dia pernah pergi event tu. Saya nak ambil satu. Ambil yang Peter Crystal ni satu. Boleh. Okey bang. Alright. Okey, saya nak masuk dalam. Soalan. Terima kasih kita ucapkan kepada Mr. Pita. Main ambil je. Kita jumpa selepas ini. Kita ada Sabrina. Kekasih lama. Kemana Sabrina? Coba tiap. Jom. Ambil. Menangislah, aku ada di depanmu, sedia mendengar kisah-kisahmu. Menangislah, hapuskan
sedia menemanimu selalu. Usah bimbang, aku ada, sedia mendengar kisah kamu. Jangan kau membisu, luahkan cerita itu. Dengar sayang, aku ada, hapuskan segala duka laramu. Tetaplah tersenyum, lupakan cerita itu. Aku ada, sedia mendengar kisah kamu. Jangan kau bisu, luahkan cerita itu. Hapuskan air mata, lepaskan semua lelahmu yang tak berlalu. Aku kan ada untukmu. Menangislah. Wah. Menangislah Sabrina. Jangan tahan lagi tangisan tu. Luahkan. Luahkan, keluarkan. Sedapnya suara kau, lembut. Kita pun kat situ macam ambil lighter nak gini sikit kan. Ya, dia punya vibe lagu tu. Macam tu. Kan, lagu sedih lah orang kata. Tapi kalau tengok cerita lagu ni, Do You Love Me Captain kan. Kan, dia memang kena dengan Luahkan lah. luahkan. Dia tak luahkan dan cerita tu kalau tengok cerita tu belagak. Cerita tu So dia ada dia punya kontra lah. Dia ada sebab kenapa lagu Menangislah menjadi soundtrack. Sabrina mungkin boleh cerita. Cerita ke? Apa? Mengenai macam mana lagu ni boleh jadi soundtrack. Do You Love Me Captain. Actually mula-mula nak buat Menangislah je as single Sabrina. And then tiba-tiba pula komposer dengan bos Sabrina kata nak tak masuk drama. Dia drama suka lagu ni. And then Sabrina macam okey lah. Because first single kan terkejut dapat masuk drama. So record semua first time masuk studio recording pun pakai headset semua macam. Itu first time juga? First time. Everything first time. So dengar suara kat mic semua kat telinga semua macam, "Uish, serius ah." So ini macam ni semua baru-baru ni memang. Baru. Wow. So maknanya masa first time record tu, masa tu dah tahu belum lagu ni akan jadi soundtrack? Dia ada possibility dia. Dia ada macam mungkin jadi. Tapi Sabrina memang ingat single je. Masa tu unexpected lah kalau ingat konsert drama lagi nervous. Lagi lah. Lagi nervous. Uish, Syarif Farus. Syarif Farus. Tapi sekarang ni apa you punya macam perasaan bila lagu Menangislah ni terpilih untuk drama? Apa you punya perasaan? Sabrina rasa macam bersyukur sangatlah because baru start and then suddenly dah macam masuk drama. So rasa and drama orang pun support kan. So Sabrina macam alhamdulillah lah benda ni successful. Okey, itu daripada Sabrina sendiri. Macam mana sambutan daripada orang ramai kan mendengar lagu Menangislah ni? First of all, my family supportive sangat-sangat and diorang macam tolong share
dekat semua orang, like my whole family clan semua lah tahu dah. And then Benda ni sampai kat saudara dulu. Saudara mara dapat dulu. Betul, saudara semua dulu, kawan-kawan semua, kawan punya kawan semua dah tahu. So and then Sabrina pun promote kat Instagram Sabrina everything, and people pun macam sukalah lagu ni, lyrics dia semua macam people dah macam dapat relate kan. Dia orang macam aku tengah buat assignment, lepas tu dengar lagu ni macam rasa pun nak menangis lah macam tu. So apa ni dia punya lagu tu you record sendirilah dia punya lirik dia apa semua My composer, yes, penulis. Komposer lagu ni. Komposer lagu ni is Alif Hassan Muluk. Apa? Alif Hassan dan Muluk. Muluk. Yes. So yang membuat lagu ni pun dia membuat lagu tu mengikut gaya Sabrina sendiri ataupun? Yes, diorang dah buat lagu tu, and then diorang bincang dengan Sabrina, kata okey tak kini, okey tak lagu ni, ada nak tukar apa tak. Sabrina macam okey first time kan, so Sabrina macam tak naklah tolak, ambil je. Dia tak naklah demand. Tak nak demand. Relax dulu. Ambil je. Okey, tapi kita dengar banyak kali tadi Sabrina cakap first time tu. Yes. Macam mana first time Sabrina boleh minat dengan nyanyian dan macam mana Sabrina boleh dipilih untuk menyanyikan lagu Menangislah ni? Cerita ni macam mana? Sabrina datang daripada mana? Sabrina memang dari kecil memang suka nyanyi. Tapi nyanyi tu pun macam senyap-senyap je. Macam tak nak tunjukkan, malu-malu. Nyanyi tiga-tiga Little Star kan. Dulu suka nyanyi lagu You Are My Sunshine. Lepas tu sedih tak menang. So Sabrina lepas tu macam bagus tak nyanyi. So after that tak nyanyi sangat. Dan after that masuk high school macam tu Sabrina start piano. Okay. So main piano macam best lah piano. Lepas tu after that nyanyi-nyanyi sikit orang suka. Dah post cover sikit kan kat Instagram, orang macam sedap lah suara kau ni, tone kau sedap. Dan saya macam betul tak ni dengan tak ada confidence je dulu kan. So saya macam okay lah post lagi sikit, post full cover pula. After that Sabrina keep on doing lah sampai Sabrina SPM semua habis dah. Itulah last year, this year, Hot Sound Record. Yes, approach Sabrina. Nak tengok cover kat mana? Instagram Sabrina? Cover Sabrina, lagu Sabrina semua boleh tengok kat Instagram Sabrina, YouTube and TikTok Sabrina pun ada. Sama semua nama? Yes, Sabrina Said. Sabrina Said. Cari je Sabrina Said. Jumpa kat situ. Cari je. Saya ada di situ. Yes. Dan Menangislah dah ada music video semua? Ada. Boleh tengok dekat YouTube, carilah Menangislah. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam daripada semalam sampai hari ini kan yang tengok kita dengan van pelbagai guna. Alright. So kita nak ucapkan terima kasih Madang. Terima kasih Sabrina, terima kasih kepada semua penonton dan alhamdulillah kita akan kembali pada minggu hadapan untuk Borak Kopitiam. So harap semua di luar sana berhati-hati, jaga kita. Ya, selamat Hari Raya. Raya. Assalamualaikum. Bye, Jumpa lagi. Have some cookies and coffee.